Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 3. Sekarang bersama dengan cikgu Yus dalam program Mentor Menti. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini ialah adab berkawan. Bila cikgu sebut kawan, mesti kamu terbayang wajah-wajah kesayangan kawan-kawan kamu di dalam kelas, kan? Okey, hari ini kita nak bincang tentang kawan-kawan rapat kita. Okey, cikgu percaya ada dalam kalangan kamu yang mempunyai seorang sahabat yang rapat, ada 2, ada 3, ada ramai sahabat yang rapat. Okey, sangat bagus. Kita memang perlu mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Jadi, musim PKP ini ada tak hubungi rakan-rakan kamu? Alhamdulillah, ada yang masih menghubungi rakan-rakan di dalam kelas. Okey, bagus sangat. Ingat tak nama rakan-rakan kamu? Kejap lagi kita nak buat tugasan tentang rakan kita. Tapi, sekarang ni cikgu nak cerita dahulu adab dengan rakan. Okey. Semasa berkawan juga, kita perlu mematuhi adab-adab yang telah digariskan supaya hubungan kita dengan rakan kita lebih harmoni. Okey, jadi apa adab-adab dengan rakan? Cikgu pernah cerita sebelum ini di sekolah. Masa slot 5 minit bersama Cikgu Yus, ada cikgu ceritakan, tapi tak apa, cikgu ulang sekali lagi. Okey, adab-adab dengan rakan. Yang pertama sekali, kita mestilah mengasihi rakan-rakan kita. Mesti sayang, mesti bukan cinta bukan cinta yang lelaki perempuan tu, tak. Kita mesti berkasih sayang antara satu sama lain. Bila kita berkawan dengan dia, semestinya kita sayang kawan kita. Bila kita sayang kawan kita, ada tak kita rasa macam nak bergaduh dengan dia, nak melukai hati dia? Ada tak? Tak ada. Sebab itulah kita mesti sayang semua orang di sekeliling kita, lebih-lebih lagi rakan kita. Sebab rakan kita ni lah yang banyak membantu kita, sama ada dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita susah. Contohnya, kita nak pergi main, nak main, mesti nak ada kawan-kawan, kan? Itulah maksud yang cikgu sampaikan tadi. Kita perlukan rakan semasa kita senang, kita nak main, kita kena ada rakan. Kita nak belajar, kita kena ada rakan. Walaupun masa kita nak buat homework, kita nak belajar, kita tak faham apa yang cikgu ajar, jadi kita boleh tanya rakan-rakan kita. Itulah yang cikgu cakap, kita perlukan rakan semasa kita dalam kesusahan. Kita tak tahu nak buat soalan matematik, kita boleh tanya kawan kita. Itulah pentingnya kawan di sekeliling kita. Nak buat apa-apa, mesti ada kawan. Ada orang yang boleh buat kerja seorang-seorang, tetapi kebanyakan masa mereka tetap memerlukan rakan dalam setiap perkara yang ingin dilakukan. Itulah kita panggil teamwork. Pernah dengar teamwork? Kerja berkumpulan. Kalau buat seorang pun boleh buat, tapi kalau buat ramai-ramai lebih senang. Okey, seterusnya, bila kita berkawan, bila kita bersahabat, kita kena bertolak ansur antara satu sama lain. Kena ada kerjasama. Tak boleh main pakai kepala kita je. Contoh, kita nak buat, contohnya kita nak bersihkan kelas kita. Nak bersihkan kelas kita. Cikgu dah bagi tugas.
Ada orang sapu sampah, ada orang susun meja, ada orang padam papan putih. Semua ada tugas masing-masing. Jadi dalam satu hari tu ada 6 orang, 7 orang yang bertugas satu hari. Jadi kumpulan yang bertugas pada hari tersebut kena bekerjasama antara satu sama lain supaya kelas itu bersih pada hari tersebut. Tak boleh, kau lah sapu, aku tak boleh lah nak sapu hari ni, aku tak larat lah. Tak boleh. Kita buat sama-sama. Kalau tak larat, kita buat juga. Tapi buat sikit lah. Kita minta pertolongan daripada rakan-rakan yang lain. Kita nak angkat meja. Nak susun, nak betulkan meja tu biar dia lurus, elok-elok. Kita tak larat nak angkat seorang-seorang. So, kita angkat dengan kawan kita. Jadi, kerja tu lebih senang. Meja tu daripada berat, bila diangkat beramai-ramai, ianya jadi lebih ringan. Itulah pentingnya kita bekerjasama dan bertolak ansur. Contoh, kita nak pergi tandas, nak pergi minta izin dengan cikgu. Tiba-tiba kawan kita pun nak pergi juga. Dia dah tak tahan dah. Kita masih boleh tahan. Jadi cikgu cakap nak pergi tandas, pergi seorang saja kan. Tak boleh pergi beramai-ramai ke tandas. Jadi, kalau kita masih boleh tahan, kita bertolak ansur lah dengan rakan kita. Bagilah dia yang pergi tandas dahulu. Itu adab berkawan dengan baik. Jangan asyik pentingkan diri kita je. Tengok kawan dalam kesusahan, kita bantu dia, bertolak ansur, bagi giliran dia pergi ke tandas dahulu. Okey? Itu namanya bertolak ansur dan bekerja sama. Okey, seterusnya. Nak jadi kawan yang baik, kena jaga lisan kita. Mesti bertutur kata dengan sopan. Kita mesti nak bercakap dengan kawan kita, kita kena bercakap dengan sopan. Jangan nak marah-marah, jangan nak tengking-tengking, jangan tahu kita je yang bagus. Okey? Bercakap dengan sopan, barulah kawan-kawan kita suka berkawan dengan kita. Ini asyik bercakap nak marah orang je. Sakitlah hati kawan tu. Bila kawan tu sakit hati, dia nak tak berkawan dengan kita? Mesti dia tak nak berkawan dengan kita. Kemudian kita pula seorang, dah tak ada kawan, jadi jalan seorang. Jadi tak seronok datang ke sekolah sebab tak ada kawan. Jadi disebabkan itulah, bila kita nak berkawan dengan orang, kita kena jaga tutur kata kita. Bercakap benda yang baik-baik sahaja. Okey? Jangan duk cakap yang tak elok. Depan kawan cakap elok, belakang kawan mengumpat pasal kawan, mengaibkan kawan kita. Tak boleh macam tu. Kita kena jaga aib kawan, jaga kebaikan kawan, jaga juga keburukan kawan. Kalau kawan ni dia ada keburukan, kita tegur kawan kita dengan baik. Jangan kita ngumpat-ngumpat dia pula dekat belakang dia. Tak boleh. Kita kena tegur dia dengan berhikmah. Kita ada belajar cara nak tegur orang dengan berhikmah. Bukan mengumpat-ngumpat orang di belakang orang tersebut. Okey? Jadi jaga tutur kata kita, jaga kelakuan kita supaya kita tidak menyakiti hati kawan kita. Okey, seterusnya. Kalau kawan kita dalam kesusahan, kita cepat-cepat membantu kawan kita. Itulah kawan yang terbaik. Kalau kawan dalam kesusahan, kita cepat-cepat tolong dia. Contoh, kawan ni dia angkat barang banyak-banyak. Sampai sengit-sengit dah badan dia angkat barang. So kita datang, kita nampak dia dalam kesusahan macam tu, kita pergi dekat dia, bantu dia supaya kita boleh ringankan beban yang dia bawa itu. Okey? Sama juga kalau kawan kita ada buat sesuatu yang kita tidak suka, kita tak suka, yalah, berkawan kadang-kadang ada buat kesilapan juga kan. Kawan buat sesuatu yang kita tidak suka. Jadi apa kita perlu buat?
Kita terus tak nak berkawan dengan dia? Pulaukan dia? Tidak. Kita pergi jumpa dia personal, jumpa satu antara satu, kemudian berbicara dengan sopan. Beritahu kawan kita yang kita tidak suka apa yang dia dah buat pada kita. Ya, kita kena cakap, barulah orang boleh tahu. Okey? Itu sahaja antara adab-adab berkawan yang cikgu kongsikan pada kali ini. Pada masa akan datang, cikgu akan tambah lagi adab berkawan dengan baik. Okey, jadi tugasan kamu pada kali ini ialah senang sahaja. Cikgu ajak kamu untuk mengenang memori bersama rakan baik kamu. Okey, apa tugasannya? Okey, kamu ambil selai kertas, kemudian kamu catatkan nama rakan kamu. Kalau masih ingat nama penuh dia, tulis nama penuh dia. Kalau dah tak ingat nama penuh dia, tak apalah, nama pendek pun boleh. Okey? Kemudian kamu ceritakan apa kebaikan rakan kamu, apa memori yang indah yang pernah berlaku antara kamu dengan rakan kamu. Contohnya, saya pernah bermain bersama dengan rakan saya di padang. Ataupun apa lagi, kawan saya ni sangat baik. Dia selalu bantu saya apabila saya tak boleh nak buat soalan bahasa Melayu. Ataupun kawan saya ni sangat baik. Dia selalu membetulkan ejaan bahasa Melayu saya. Senaraikan seberapa banyak kebaikan rakan kamu. Okey, itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa dah siap hantar tugasan tersebut pada Cikgu Yus. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Selamat berhujung minggu dan selamat berbahagia bersama keluarga anda. Bye.